Okay. So saya tanya, masa hari tu dengan Ustaz Shah ada belajar berkenaan dengan poligon asas. Okay. Apa yang awak faham daripada poligon asas itu? Basic lah poligon asas tu apa yang awak faham? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu saya? Apa je sebenarnya dalam poligon asas ni yang awak ingat? Tak kisahlah banyak ke sikit ke apa yang korang ingat. Awak Tif? Ada Ya. ingat? Ada ingat lagi apa yang belajar dalam topik poligon asas? Selepas seminggu cuti? Tak ingat? Oh, kejap ada nak masuk lagi. Isyad, ada ingat lagi apa yang belajar dalam poligon asas? Weh, senyap sunyi ni korang ni. Tak ada, tak ingat. Tak ingat apa itu pentagon, apa itu hexagon, heptagon, tak ingat? Bentuk. Bentuk, okey. Awak ingat pasal bentuk. So, ada berapa bentuk yang kita jumpa dalam kita punya poligon asas? Nasir, ada berapa bentuk poligon yang kita belajar dalam poligon asas ni, Nasir? 8 cikgu. 8, okey. Namakan satu. Namakan satu bentuk poligon asas tu, Nasir. Pentagon. Pentagon ada berapa sisi, Nasir? 5. Good. Okay, Raudah Jannah. Raudatul Jannah. Okay, next. Apa bentuk yang awak ingat? Senyap ni. Haifa, apa bentuk yang awak ingat, Haifa? Haifa pun sunyi sepi. Ainul. Ya, Ustazah. Okay, Ainul. Apa bentuk yang awak ingat dalam topik poligon asas? Oktagon. Oktagon ada berapa sisi? 8 sisi. Okay, good. Okay, kelas. Sebelum ni kita belajar berkenaan dengan poligon asas. Basicnya adalah kita menyebut tentang bentuk. Awak belajar masa sekolah rendah dulu yang ada bentuknya cuma segi 4, segi 3, bulatan. Soalan saya, adakah bulatan dikira sebagai poligon asas? Syadiah. Bulatan itu dikira sebagai poligon asas atau tidak? Tak. Kenapa? Oh, dia tutup mikrofon. Kenapa, Syadiah? Okay. Tak. Tak tahu? Tak, tapi tak tahu. Macam tu. Okey, poligon asas. Okey, kenapa bulatan bukan dikira sebagai poligon asas? Sebab dia tak ada garis lurus. Yes, Danish Wafiuddin. Ya, apa jawapan awak? Danish? Jawab je, kita nak dengar juga pendapat kawan-kawan ni kan. Oh, terus hilang. Dia tak ada sisi. Bila dia tak ada sisi, kita tak boleh nak namakan dia. Ada ke garis satu sisi? Tak ada. Poligon mesti bermula dengan bentuk segitiga sebab dia ada tiga sisi. Okay. So, bila awak nak adakan bentuk poligon itu tadi, dia mesti datang dengan 3 sisi, 4 sisi. Okay, so 5 sisi. Tapi tak adalah kita panggil dia 5 sisi tu nama dia sisi 5. Tak. Okay, 5 sisi kita sebut sebagai pentagon. Okay, 6 sisi hexagon. 7 sisi heptagon. Okay, jangan confuse hexagon dengan heptagon. Okay, hexagon, okay, kita ada X kalau dalam ejaan bahasa Inggeris. So, 6 maksudnya sisi dia 6. Heptagon, kita ada T dekat tengah-tengah huruf. Maksudnya dia adalah 7. Untuk 7 sisi. Itu orang kata kita nak bagi clue lah untuk tak confuse. Okay, so kita tengok apa yang ada dan apa yang awak dah belajar dekat dalam topik ini. Okay, so sebelum kita nak masuk untuk hari ni adalah
sifat sisi 4 dan sudut pendalaman serta sudut peluaran. Tapi sebelum itu, kita akan pergi cara-cara untuk kita tengok dulu ulang kaji lah. So, kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segitiga dan sisi 4. Okay. So, inilah dia nama dan bilangan sisi bagi poligon. Bila segi 3, bilangan sisinya 3. Segi 4, bilangan sisinya 4. Dia punya sisi ada 5, tapi nama dia adalah pentagon. Sisinya 6, namanya hexagon. Sisi 7, nama dia heptagon. Okay. Oktagon sisinya 8, nonagon sisinya 9 dan dekagon sisinya 10. Yes, biasanya dalam level awak kita akan belajar sampai oktagon sahaja. Tapi bila awak naik tingkatan 2, tingkatan 3, kita akan belajar sampai dekagon lah. Okey, kejap siapa yang baru ada yang masuk ke? Kenapa Adriana? Ada nak tanya ke? Yes? Tertekan. Oh, tertekan. Okey. Okay, so next. So, dalam awak belajar juga sebenarnya, sebelum tu saya terlupa. Okey, sisi pentagon, hexagon semua ni, masih dikira sebagai bentuknya walaupun dia bukan mempunyai saiz yang sama panjang. Sebab ada orang yang ingat, dia dikira sebagai pentagon kalau setiap sisinya tu sama panjang. Sebenarnya tak. Walaupun sisi dia berlainan panjang, satu 5 cm, satu 10 cm, tapi bila sisinya ada 5, maka dia masih dikira sebagai pentagon. So next kita tengok jenis segitiga. Jenis segitiga kita ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ni kita akan dapat paksi simetrinya 3. Paksi simetri apa? Senang je kalau kita nak faham konsep dia. Bila kita lipat segitiga itu, kita akan dapat satu benda yang sama. Maka dia dikira sebagai ni lah. Alamak, macam tadi ada yang baru masuk. Tak ada dah. Dikira sebagai paksi simetri. Itu cara nak dapatkan. So next, kita ada segitiga sama kaki. Lupa saya nak cakap. Untuk segitiga sama sisi, awak tengok kelas dia ada ni sudut. Tanda bulat kecil-kecil ni bermaksud dia sudut. Dan kalau awak perasan, sudut ni semuanya ada satu line sahaja. Ini bermaksud segitiga sama sisi mempunyai nilai sudut yang sama. Kalau satu segitiga membawa maksud 180 darjah. So, bahagi 3, kita akan dapat 3 sudut yang sama sisi. Sama nilai sudut dia. Macam mana pula kalau segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki, biasa kita nampak dia ada tanda ni. Satu-satu ni, kiri kanan ni. Ini bermaksud dia mempunyai sisi kiri kanan yang sama panjang. Selain itu, dia juga mempunyai sudut yang sama untuk kiri kanan. Tapi dekat atas ni tak sama. Seterusnya, yang ketiga, dia tidak ada bilangan paksi simetri, which is namanya adalah segitiga tak sama kaki. Setiap sisinya pun mempunyai panjang yang berbeza. Maka sudutnya juga berbezalah, takkan sama. So next, kita tengok pada sifat geometri. Bagi segitiga sama sisi. Semua sisi sama panjang, sudut pendalaman adalah 60. Kenapa 60? Sebab 180 bahagi 3. So 60 lah. So yang ini dua sisi daripada sisinya sama panjang, kiri kanan, dan dua sudut tapak adalah sama. Ini saya explain tadilah, sudut yang sama juga untuk kiri kanan. Dan untuk segitiga, sisi tak sama, sudut juga tak sama. Next. Segitiga bersudut tirus. Bersudut tirus ni mesti sudutnya sudut tirus lah. Sudut tirus ada sudut-sudut tertentu kan? Kita dah belajar. Yang mana sifat geometrinya adalah semua sudut dalam segitiga adalah sudut tirus. Segitiga bersudut cakar. Satu daripada sudut dalam segitiga itu adalah sudut cakar. Sudut cakar ni sudut yang besar yang kita belajar. Dia adalah lebih daripada 90 darjah. Segitiga bersudut tegak. Ni bila tanda segi 4 petak ini keluar, bermaksud dia membawa nilai 90 darjah. Seterusnya, ini adalah benda yang paling penting. Yang paling penting untuk sebuah segitiga yang awak kena faham. Kelas tengok. Kita ada satu segitiga dan kita ada satu garis lurus.
benda yang awak kena tahu, segitiga, okay, bila kita nak dapatkan jumlah sudut pedalaman, okay, maksudnya sudut pedalaman ni sudut dekat dalam segitiga. So, A, B dan C, jumlah dia mestilah 180 darjah. Okay, so A tambah B tambah C adalah 180 darjah. Okay, dan bila awak tengok C tambah D adalah 180. Kenapa cikgu C tambah D 180? Okay, sebabnya C tambah D, okay, bila kita tengok dia sebenarnya satu garis lurus. Dia menghasilkan separa bulatan. Okay, satu bulatan 360 darjah. So, bila kita bahagi 2, which is kita akan dapat separuh bulatan, maka dia dapatlah 180 darjah. Okay, so C dengan D ni kalau ditambahkan hasilnya adalah 180 darjah. Seterusnya, macam mana kita nak dapatkan sudut pada D selain menggunakan kaedah yang C tambah D tadi, kita juga boleh menggunakan kaedah sudut A tambah sudut B. Kita akan dapat nilai pada D. Okay. Ini adalah benda yang wajib kita kena ingat dan kita kena pegang lah dalam kepala otak kita. Okay, next. So, kita pergi pada contoh soalan. Okay. Cari nilai X. Yes. So, apa slide tak berubah, dia jenis segitiga je. Oh, ya ke? Mana saya baru cakap. Nampak tak? Berubah tak? Dekat pengetahuan wajib bagi segitiga Baca sikit cikgu. Nampak? Boleh nampak tapi yang apa yang ni Tak jelas sangat. Tak jelas. Sekejap ya. Okay. Yang ni nampak tak? Nampak. Nampak cikgu. Okay, ini yang saya cakap tadilah. Okay. Sisi A tambah sisi B tambah sisi C, which is sudut pedalaman dalam segitiga. Sudut yang ada dalam segitiga. Kalau kita tambah tiga-tiga ni akan dapat 180 darjah. Okay. Dan sudut C tambah sudut D, ini yang saya cakap. Dia adalah satu garis. Satu garis sebenarnya dia membahagi satu bulatan. Okay, so satu bulatan 360. So, bila dia bahagi 2, kita akan dapat 180. Sebab itu C tambah D 180. Okay, so satu kaedah lagi macam mana nak dapatkan sudut pada D ialah menggunakan sudut A tambah sudut B. Okay, so konsep ini yang awak kena pegang. Yang mana konsep ni tak silap saya tak ada dalam buku formula. So, benda yang awak kena hafal lah. Kena faham dan kena hafal. Dia hafal kalau tak faham pun susah juga. Okay. So next. Okay, slide saya berubah tak? Berubah. Okay, good. So, kita pergi pada contoh soalan. Cari nilai X bagi setiap rajah yang berikut. Okay, kelas. Sekarang ni, ini adalah satu segitiga. Tapi adakah kita nampak dia mempunyai nilai sisi yang sama? Ada ke? Ada ke tanda? Tak ada kan? Okay. Tanda sisi tu tak ada. Maka dia adalah segitiga yang tak sama sisi. Okay. So, bila kita tengok, dia dah bagi. Dekat dalam ni, sudutnya yang pertama adalah 92. Sudut yang kedua adalah 37 darjah. Macam mana nak dapat X? Ingat, pegang balik. Satu segitiga mesti 180 darjah. Jadinya nak dapatkan X, 180 tolak 92 tolak 37. Maka awak dapatlah jawapan X awak 51 darjah. Nah, ini cara penyelesaian dia. Ini adalah jalan kerja yang cantik lah. Okay. So, untuk pemahaman saya tunjuk yang ringkas macam tadi. Tapi untuk jalan penyelesaian cantiknya macam ni lah. Okay. 92 tambah 37 tambah X yang kita tak tahu. Jumlah dia mestilah 180. Okay. So, bila awak tambahkan semua ni dapat 129. Okay. Dan awak tambahkan dengan X masih 180. Kita nak X. Okay. Bila kita nak X, kita tinggalkan X. Okay. So, 129 bila dia bawa lalu sebelah sama dengan. Okay. Daripada positif, dia akan jadi negatif. Sebab itu 180 tolak 129. Dapatlah jawapan 51 darjah. Okay. Okay, next. Yang kali ni kita tengok.
Okay, dia ada satu segitiga, okay, dia ada sudut pendalaman dan juga dia ada sudut peluaran. Okay, so ini adalah kalau kita tengok dia menggunakan konsep yang kelas sekali. D sama dengan A tambah B. Okay, so kita boleh gunalah. So X adalah A tambah B, 79 tambah 28 sama dengan 107. Atau boleh juga awak guna dapatkan sudut sebelum X ni. Nah, dekat sebelah ni. Macam mana nak dapat? Ingat je, 180 untuk satu segitiga. So, 180 tolak 79 tolak 28, maka kita dapat sudut pada sebelah sini. Allah, terbuka pula. Okay, sudut dekat sini. So, nak dapat lagi X. Satu garisan adalah 180. So, 180 tolak balik dengan yang kita dapat tadi, maka kita dapat nilai X. Itu kaedah panjang. Okay, masih juga betul. Okay, kaedah ringkas ni adalah kita menggunakan formula yang tadilah. Sudut peluaran sama dengan hasil tambah dua sudut pendalaman yang bertentangan. Okay, dia bertentangan lah ni. Okay, so next. Okay, kali ni saya nak cuba keluarkan kertas awak. Okay, kertas ke pensel ke. Okay, cari nilai P dalam setiap segitiga yang berikut. Okay, kita cuba yang pertama kelas. Apa nilai bagi P? Macam mana kita nak dapat P? Senang je. Kita pegang satu segitiga 180 darjah. Okey, kita tolakkan dengan 100 dan kita tolakkan dengan 45. Kita dapat P adalah P berapa? Good, 35. Okay. So, P jawapan dia 35. Okay. Awak boleh tulislah kalau siapa yang dah print Kalau tak nanti awak edit sikit awak punya ni lepas dah print. Okay, next. B. Okay, sekarang ni segitiga B adalah segitiga bersudut tegak. Macam mana saya tahu? Sebab kita ada sudut yang bentuk empat segi ni. Ini bermaksud dia adalah 90 darjah. So, satu segitiga 180. 180 tolak 90 tolak 43. Dapat tak nilai P, kelas? Dapat tak? Dapat. Okey, kita dapat berapa, kelas? 180. Yes, 47. Good. Okay, 180 tolak 43 tolak 90. P kita adalah 47 darjah. Okay, bagus. Next. Okay, kali ni dia ada satu segitiga. Kita kena tengok maklumat yang dia bagi. Kali ni dia ada tanda sama sisi. Bila sama sisi bermaksud sudut kiri kanan juga sama. Okay, pegang balik pada kata asal. Satu segitiga 180 darjah. 180 darjah tolakkan dengan 126, kita dapat 54. Lepas tu apa perlu kita buat dengan 54 tu? Bahagi 2. Yes, good, bahagi 2. Sebabnya itu bukan nilai P, itu adalah nilai bagi dua sudut. So bila kita bahagi 2, kita dapatlah jawapan dia 27 darjah. Okay, so sama juga kaedah dengan okay, kalau yang ni macam mana, kelas? 96 P tambah P, macam mana? Samalah, pegang konsep. Okay, pegang konsep. Satu segitiga 180. Okay, 180 tolak 96. Lepas tu bahagi 2. So, dapatlah jawapan dia 42 darjah. Okay, good. Okay, jangan pula awak cakap, Ustazah, ni semua sama ni, Ustazah. So, 96. Tak boleh macam tu. Okay, sebab dia tak ada cakap pun berkenaan dengan konsep yang ini segitiga sama segitiga sama. Yang first ada kita tengok dalam ni, segitiga sama sisi ni. Which is sisi dia semua sama, tiga-tiga ni. Okay. So, next. Okay, hari ni kita masuk pada penyelesaian masalah yang melibatkan segitiga. Okay dah, biasa dalam soalan exam, takkan keluar mudah. Okay, takkan tiba-tiba dia keluar yang macam tadi je. Macam ni. Mungkin keluar kalau macam ni, tapi ini untuk aras rendah. Okay, biasanya dia akan keluar yang dah campur-campur segitiga dia. Macam gambar rajah ni lah. Okay, so kita tengok. Dalam rajah di sebelah, PQRS ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y.
Okay. So, kita tengok macam mana dia menyelesaikan. Okay, kelas. Kita tengok first dia kata RST. Okay, sudut RST. Apa yang dimaksudkan? RST bermaksud sudut pada S. Oh, sekejap. Mana saya punya ni? Okay. Bermaksud sudut pada S kat sini. Okay. So, sudut pada S bila ditambahkan dengan 84, ditambahkan dengan 46. Sekejap, ada lagi yang ni. Ada yang baru masuk sekejap ya. Okay. Nampak slide saya tadi? Sekarang ni? Nampak. Okay, good. Nampak. Baik, Ego. Okay. So, sudut kita RST bermaksud sudut kita pada S. Okay. Sudut pada S, bila kita tambahkan dengan 84, kita tambahkan dengan 46, dia mestilah 180. Sebab 1 segitiga 180. Okay, kita tengok segitiga yang sebelah kanan dulu. So, nak dapatkan sudut pada S, 180 tolak 84 tolak 46, maka nilainya adalah 50 darjah. Buruk sikit lah sebab pakai mouse. Okay. So, sudut pada S adalah 50 darjah. Okay, seterusnya. TQS. Okay, mana? TQS. Okay, bermaksud sudut dekat sini. Nah, sudut yang dalam ni. Okay. So, sekarang sudut TQS adalah 50 darjah. Kenapa 50 darjah? Sebab dia kata sudut sapak segitiga sama kaki. Okay. So, bila sebelah kanan ini 50, maka sebelah kiri pun 50. Okay, yang kita cari tadi. Sebab itu kita kena cari nilai sudut dia. Okay, dan kita dah ada ni tanda sisi sama kat sebelah ni. Tanda sama kaki. Next. X tambah 50, 180. Kenapa? Dekat sini, X tambah 50, 180. Sebab dia adalah satu garis lurus. Yang mana kita dapatkan X tambah 50 ni 180. So, nak dapat X, kena tolak lah. Maka X adalah 130 darjah. Okey, itu baru kat situ. Baru nilai X. Kita belum dapat lagi nilai Y. Okay, Y dia sedikit complicated lah. Okay. So, sekarang ni saya nak clearkan sekejap. Okay, kita clear sikit gambar ni. Banyak sangat dah. Okay. So, tadi kita dapat sini. Pen. Sini kita dapat 50. So, sini pun kita dapat 50. Dan yang X kita dah dapat 130. So, kita nak cari Y. Macam mana kita nak cari Y? Kenapa dia bagi pakai QTS? QTS. Maksudnya hasil tambah kedua-dua sudut. Okey. Adalah 180 bila dicampurkan dengan 50 dan 50. Yalah. Segitiga ni, segitiga sama kaki. Satu segitiga mesti 180. So, 180 tolak 50. Tolak 50. Maka kita dapatlah dekat sini. Jawapan dia 80. Tapi Ustazah, kat sini 46. Ya, 80 ini adalah hasil tambah Y dan 46. So, nak dapatkan Y, 80 tolak 46. Maka kita dapatlah Y kita 34. Okay. So, sebenarnya kelas, basically, soalan melibatkan poligon asas adalah, kalau saya lah, saya suka mencari sudut yang, sudut yang tak ada nilai. Sudut yang mana kita tak disuruh pun untuk mencari nilai dia. Tapi kita cari. Kita cari sebab apa? Sebab bila kita tahu nilai sudut-sudut tu, dia akan membantu kita untuk dapatkan sudut yang soalan nak. Okay. So, next. So, ini adalah soalan tambahan. Okay, dalam raja di sebelah, PSR ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Okay, saya nak awak cuba. Saya bagi masa dalam 5 minit. Okay, cuba buat sekejap. Siapa dapat jawapan boleh raise hand.
Okey, macam ada yang dah dapat. Sekejap Oh, ada yang baru masuk. Okey. Siapa dapat? Ada siapa-siapa dapat? Ada siapa-siapa yang dapat? Belum. Belum. Okey, cuba lagi. Saya bagi clue Jawapan apa? Jawapan dia X 56, Y 32. Ada yang dapat? Ada yang raise hand ke tadi? Saya tak nampak. Ada yang dapat tak jawapan? Yang takut-takut. Cuba je. Tak ada? Tak ada buat? Tak ada. Tak dapat? Sekejap. Okey, ini jawapan dia. Saya kecilkan sikit. Dapat. Dapat? Siapa yang dapat tu? Finish. Oh, good. Okay. So, next. Ini saya tengok. Saya tunjukkan macam mana nak dapat. Jadi, slow pula line saya. Okay, nampak skrin saya tak? Ada nampak tak jawapan yang saya tunjuk? Kelas. Ya. Ada nampak tak yang saya tunjuk ni? Jalan kerja ni. Suara cikgu sekat-sekat. Gambar yang saya tunjuk dengan Suara jalan cikgu kerja. sekat-sekat. Nampak tak? Ada gambar je, dalam kerja tak ada. Sekejap. Saya pun jadi sekat-sekat juga ni. Sekejap Okay. Okay. Nampak ni? Jalan kerja ni nampak? Nampak. Okay. Nampak. So, kita tengok dekat sini Yang apa yang saya lukis dekat tepi ni, okay, yang ini adalah untuk segitiga yang dekat ni, yang besar ni, QPS. Okay. So, bila dia ada tanda sama, bermaksud sudut pada P dan S adalah sama. So, kita guna konsep 133 180. So, 180, okay, sama dengan X tambah X, sebab kiri kanan sama kan, tambah 68. So, 180 tolak 68. Bahagi 2, dapatlah X kita 56. Okay, so sama. Okay, next, macam mana kita nak dapatkan Y. Okay, satu segitiga 180. Kita terus tengok pada segitiga yang besar. PQR. Okay, so 180. Okay, sama dengan 68
tambah 24 tambah 56 yang kita dah dapat tadi dan tambah juga dengan Y. Itu adalah untuk mendapatkan jumlah 180 lah. Okay. So, bila kita dapat, kita tambahkan dan kita tolakkan dengan hasil tambah tadi. Tapi kita tinggalkan Y. Okay. So, 180 tolak 148 sama dengan Y. So, jawapan akhir Y adalah 32. So, dapatlah X 56, Y 32. Okey, so masa pun tinggal 15 minit lagi. Saya ada satu soalan lagi dekat sini. Tapi yang ni saya tak buat lagi jalan kerja. So, saya tinggalkan ini okay, dengan latihan dekat awak. Okay, sekiranya latihan ni awak dah buat, tak ada masalah lah. Awak just hantar semula je gambar tu pada saya. Okay, tapi kalau belum buat, sila buat dan hantar. Kiranya kalau dekat sini kita ada 3 latihan. Tapi sebenarnya ada 4 lah. Ada satu lagi dekat untuk jawapan soalan 2 ni. Okey. So, 4 latihan ni awak hantar dekat saya. Untuk hari ini tak apa. Saya terima dulu melalui Telegram. Okay. So, nanti lepas saya dah join D5, baru kita start hantar dekat situ lah. Okay. So, jangan live dulu. Tunggu jap. Saya nak bagi semula link. Okey, dekat mesej awak boleh tengok saya ada hantar Google Form link. Itu adalah link kehadiran pada yang baru masuk dan pada yang tak register lagi kehadiran. So, siapa yang dah register tak ada masalah lah. Okey. So, untuk hari ni sampai sini dulu. Ingat, latihan hantar hari ni saya buka sebab latihan dia sikit sangat, 4 latihan je. So, saya buka sehingga pukul 5.30 petang. Boleh 5.30 petang? Boleh. Latihan due date 5.30 petang. Okey, itu saja. Ingat, isi kehadiran dulu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.